Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan boleh bagi komen sedikit. Tuan dengar suara saya? Okey, alhamdulillah. Dengar Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Yang saya muliakan dan dihormati Al-Fadhil Ustaz Yusuf Arba'in, sahabat-sahabat yang hadir secara online sama ada yang mengikuti daripada siaran Zoom, secara langsung di Zoom ataupun yang mengikuti di Facebook. Jazakumullah khairan di atas kehadiran dan saya mohon maaf di atas sedikit kelewatan dan saya mohon maaf mungkin saya akan habiskan lebih awal daripada biasa hari ini. Saya ada sedikit kerjaan yang perlu dilakukan. Jadi insya-Allah kita akan cuba bincangkan tajuk berkaitan dengan syirik kecil bahagian 3, membincangkan tentang tajuk iradatud dunya bi'amalil akhirah, mengharapkan dunia dengan amalan akhirat. Dan saya mohon maaf tak sempat saya sediakan nota dan apa yang saya bincangkan hari ini. InsyaAllah saya akan berikan sekalian di nota di akhir nanti, insyaAllah di akhir sesi kita sebelum Ramadan. Saya akan siapkan, saya akan tampilkan, saya berikan pada tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah. Jazakumullah khairan di atas kehadiran tuan-tuan. Saya mohon maaf sekali lagi di atas kekurangan tersebut. Dan semoga tuan-tuan mendapat manfaat daripada waktu yang ada. Kita manfaatkan sedikit masa yang Allah berikan kepada kita hari ini insyaAllah. Tajuk yang kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan mengharapkan keduniaan daripada amalan akhirat. Tajuk ini merupakan sebahagian daripada tajuk yang dibincangkan oleh ulama dalam bab syirkul aghrad. Syirkul aghrad dalam bahasa Arabnya iaitu jenis-jenis syirik yang berlaku dalam niat dan tujuan amalan. Kita dah bincangkan jenis pertama. Dan syirkul aghrad ni salah satu daripada syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi yang pertama, syirkul aghrad yang pertama kita dah bincangkan berkaitan dengan riya'. Berkaitan dengan riya'. Syirik al-aghrad yang kedua ialah iradatul dunya bi'amalil akhirah, mengharapkan dunia dengan amalan akhirat. Maknanya apa? Maknanya seseorang yang mengamalkan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar dilakukan hanya untuk Allah dan pahalanya hanya dijanjikan di akhirat, namun dia menginginkan dunia daripadanya. Atau kita katakan yang dimaksudkan dengan menginginkan keduniaan dalam amalan akhirat ialah mengharapkan keuntungan dunia daripada amalan-amalan ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah mahdhah.
ibadah mahdhah. Saya akan terangkan sebentar lagi jenis-jenis ibadah. Ulang sekali lagi, dia dimasukkan dengan menginginkan keduniaan dalam amalan akhirat yang termasuk dalam syirik kecil, ialah mengharapkan keuntungan dunia daripada amalan-amalan ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah mahdhah, iaitu ibadah kepada Allah semata-mata yang Allah syariatkan untuk tujuan mengabdikan diri kepada Allah, agar hamba-Nya hanya mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan balasannya hanya dijanjikan di hari akhirat. Ini dinamakan sebagai ibadah mahdhah. Ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan ada dua jenis. Dan sebelum saya pergi lebih jauh, tuan-tuan, tajuk ini antara tajuk yang menjadi perbincangan yang sangat hangat di kalangan ulama kerana sangat telitinya dan sangat halusnya perbezaan bab ini dengan riya dan perbezaan bab ini dengan erti ikhlas. Tajuk ini berkaitan dengan syarat penerimaan amalan. Seperti mana yang kita ketahui bahawa amalan ibadah seseorang tak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama ikhlas, syarat yang kedua al-mutaba'ah, ikut sunnah Nabi SAW. Persoalan yang kita bincangkan pada hari ini berkaitan dengan ikhlas. Adakah orang-orang yang melakukan amal ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan dengan mengharapkan keuntungan duniawi daripadanya? Perbincangan ini perlu kepada pemerhatian, perlu kepada kecaknaan kita, dan kita dapat bezakan betul-betul. Dan sebenarnya kalau kita formula mudah sebenarnya tak susah. Formula yang untuk faham dengan mudah, kita perlu tengok kepada dalil. Namun oleh kerana persoalan dibincangkan secara kaedah ini berlaku perbincangan yang begitu hangat dan banyak sangat qaul dan aqwal. Cuma saya pilih perbincangan yang untuk saya kemukakan dan saya bincangkan dengan tuan-tuan puan adalah satu ringkasan yang insya-Allah mudah difahami. Okey, contoh. Seseorang yang saya nak bagi gambaran iradah menginginkan dunia daripada amal akhirat. Seseorang yang menuntut ilmu dalam bidang syariah bertujuan untuk mendapatkan pangkat yang tinggi atau untuk menjadi seorang mufti atau menjadi seorang guru yang disegani atau mencari rezeki daripadanya, apa hukumnya? Ini yang kita bincangkan. Ataupun dalam tajuk yang lain, bulan Ramadan, ketika berpuasa bulan Ramadan, ada orang yang inginkan, suka dengan beramal di bulan Ramadan kerana dia mahukan diet, nak badan jadi kurus, atau mahukan kesihatan, menginginkan akhirat, menginginkan dunia daripada amalan akhirat. Ataupun contoh yang lain, seseorang yang bersedekah dan membantu manusia dengan keinginan agar hubungannya dengan orang yang disedekahkan itu atau orang yang dibantu itu makin rapat dan makin baik. Perkara ini semua masuk dalam perbincangan iradatud dunya bi'amalil akhirah, mengharapkan dunia daripada amal akhirat. Oleh kerana perkara ini banyak sangat jadi kekeliruan dalam masyarakat, kita perlu difikirkan, adakah dikira orang yang berpuasa dan ingin diet tadi tidak ikhlas atau ia yang dikira ikhlas? Ini yang perlu ingin kita bincangkan. Sebelum pergi kepada perkara ini, perlu kita ingatkan bahawa menginginkan pada asalnya, seseorang yang menginginkan selain wajah Allah dalam beramal, amalannya terbatal. Ini pada hukum asalnya. Siapa sahaja yang inginkan selain wajah Allah, bukan inginkan
orang-orang yang inginkan habuan dunia dan bukan inginkan wajah Allah pada asalnya. Saya tak bincangkan dengan contoh sebut tadi. Pada asalnya, orang-orang yang mengharapkan keuntungan keduniaan dalam beragama itu hanya menginginkan keuntungan keduniaan pada asalnya adalah suatu perkara syirik aghrad yang jelas. Dan pada asalnya, kalau berdasarkan kepada tajuk, ialah orang itu telah melakukan amalan-amalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada hukum asal. Kerana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang inginkan kehidupan dunia, dia beramal inginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Siapa yang beramal dengan tujuan inginkan keduniaan, dunia dan perhiasannya. Perhiasan dunia ialah berkaitan dengan ingin wanita untuk dinikahi, ingin harta atau ingin pangkat, ingin kenderaan dan sebagainya. Segala ini berkaitan dengan tujuan-tujuan orang amal beramal dengan mengharapkan keduniaan dan perhiasannya. Allah kata Allah akan beri. Allah bila dia beramal ingin dunia, Allah akan beri dan Allah tak kurangkan. Allah tidak berlaku zalim pada dia. Allah tak kurangkan apa yang dia balasan yang untuk kepadanya yang diinginkan kepada dunia. Dan Allah sebut lagi, Allah kata ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Ini yang kita perbincangan. Orang ini setelah Allah berikan pada dia dunia, Allah kata mereka ialah orang-orang yang tidak mendapat hasil daripada amalannya di hari akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan terbatallah dan gugurlah segala amal kebaikan yang dilakukan di dunia dulu. Tak ada sisi langsung, habis amalan dia. Dan tidak ada hasilnya terhadap apa dan terbatallah segala amalan yang dilakukan ketika di dunia. Ini ayat pertama yang menjadi ketakutan terhadap seluruh manusia ketika membaca ayat ini. Ayat surah Hud, ayat 15 dan ayat 16. Ayat yang kedua, kita ambil 3 ayat, 3 hadis untuk kita sebagai mukadimah untuk kita jadikan sebagai kesedaran bagaimana untuk kita faham maksud asal tajuk ini ialah tajuk yang bahaya. Tajuk ni pertama tentang 3 ayat Quran maknanya sama, tentang orang beramal dengan amal akhirat atau mengharapkan amalan dunia, mengharapkan keuntungan dunia daripada amal akhirat. Satu surah Hud ayat 15 dan 16. Terima kasih kepada Puan Syahirah yang telah memberikan ayat tersebut dalam komen. Ayat yang kedua, Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu naru jahannam. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Allah kata dalam surah Isra ayat 18, barang siapa yang inginkan dunia, inginkan al-ajilah, iaitu balasan segera di dunia ini, kami berikan kepada dia balasan yang segera tersebut, apa yang kami kehendaki. Kemudian di hari akhirat mereka akan dibakar dalam api neraka. Ayat yang ketiga daripada surah Syura ayat 20. Surah Syura ayat 20. Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih." Barang siapa yang inginkan daripada amalannya ialah dia ingin menanam untuk hari akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan keberkatan pada tanamannya. Dan barang wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang inginkan daripada amalan itu dia bertanam untuk dunia, kami berikan kepadanya dunia. Tapi di hari akhirat mereka tidak dapat sebarang sedikit pun bahagian daripada amalannya. 3 ayat ini ayat yang sangat menakutkan orang-orang yang beriman. Itu berkaitan dengan orang yang beramal dengan amalan yang mengharapkan keduniaan. Kita tengok pada 3 hadis Nabi SAW dalam bab ini. Sebagaimana
disebutkan dalam Al-Quran, begitu juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang beramal kerana inginkan keduniaan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah. Rugi dan celakalah bagi hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah, jenis pakaian yang mahal. In u'tiya radiya, kalau diberi kepadanya habuan tersebut dia redha. Wa illam yu'ta sakhita, kalau tak diberi kepadanya dia akan marah. Ini Allah, orang begini Nabi kata ta'isa wa antakasa wa iza syika falantaqash. Maknanya secara umum orang begini adalah orang-orang yang rugi di akhirat dan tidak dapat hasil daripada amalannya. Kerana makna ni makna yang perlu kepada terjemahan yang lebih detail dan saya tidak dapat merujuk secara jelas katanya. Makna umumnya mereka adalah orang-orang yang rugi dan tidak dapat hasil di hari akhirat. Hadis yang kedua, begitu secara umum Nabi sebut, Nabi kata man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu, itu ilmu yang sepatutnya hanya diharapkan wajah Allah, tuntut ilmu akhirat. Orang yang belajar agama, orang yang belajar Quran, orang yang belajar ilmu syariah, orang begini Nabi kata la yata'allamahu illa liyusib bihi 'aradan min ad-dunya. Dia tak belajar ilmu agama tadi yang sepatutnya dia belajar untuk Allah, untuk hari akhirat, untuk wajah Allah. Akan tetapi dia tidak belajar ilmu agama tersebut kecuali untuk mendapat pangkat dan habuan dunia. Apa kata Allah? Lam yajid urfal jannah yaumil qiyamah. Dia tidak dapat mencium bau syurga di hari akhirat. Tak dapat cium bau syurga. Alhamdulillah. Ini hadis yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang belajar agama. Begitu juga hadis yang terkenal yang selalu kita jaga, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi kata, man kanat ad-dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah. Saya ringkaskan kerana saya minta maaf dan faktor masa. Hadis ni tuan boleh cek secara umumnya, barang siapa yang jadikan dunia sebagai tujuan utama dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi urusan dia celaru. Dan dia tak dapat kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang didapat adalah kefakiran di depan matanya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala, ingin akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati dia lengkap, sempurna dan tidak berharap kepada sesuatu. Dia kaya, Allah jadikan hati dia jadi kaya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dunia walaupun dia tidak mengejarnya atau dunia mengejarnya. Jadi hadis ini, 3 hadis dan 3 ayat Quran cerita tentang asal pada amalan mengharapkan dunia. Jadi satu perkara yang tercela. Cuma bila dibincangkan, masalah yang perlu dibincangkan adalah berkaitan dengan sebahagian daripada amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita amalkan untuk akhirat, mengandungi kebaikan-kebaikan dunia. Oleh itu, untuk memahami maksud ini, kita bahagikan amalan itu, selain daripada amalan itu terbahagi pada ibadah mahdah dan ghairul mahdah, ibadah yang semata-mata untuk akhirat dan ibadah kebaikan dunia, kita ambil untuk mudah, kita bahagikan jenis amalan ini atau jenis orang yang beramal untuk harapan dunia ini ada tiga jenis manusia. 3 jenis manusia. 3 kelompok manusia. Pertama, orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan ibadah yang mahdah, seperti solat, puasa, menuntut ilmu syarak. Dia beramal dengan amalan yang Allah perintahkan untuk dia beramal hanya untuk kepentingan akhirat dan hanya perlu mengharapkan wajah Allah, tidak boleh menginginkan niat selain badannya.
Tapi orang ini beramal dengan amalan-amalan ini semata-mata untuk mendapatkan keduniaan. Itu orang yang salat, orang yang berpuasa, dan orang yang menuntut ilmu syar'i, ilmu syarak, untuk ilmu agama, semata-mata untuk dapatkan pangkat. Masuk universiti semata-mata untuk belajar ilmu agama, semata-mata untuk jadi seorang qadi, semata-mata untuk dilantik menjadi mufti, semata-mata untuk menjadi seorang guru agama yang dihormati, semata-mata bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh semata-mata kerana sijil. Diharapkan daripada sijilnya akan menjadi ketua imam atau menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Memang inginkan dunia. Kalau tidak kerana keuntungan dunia tadi, dia tidak beramal. Artinya tujuan dia semata-mata inginkan keduniaan daripada amalan ini. Sama juga orang yang baca Quran. Baca Quran dan belajar ilmu Al-Quran semata-mata untuk dapatkan pangkat imam di suatu tempat, di masjid yang besar dan sebagainya. Orang begini masuk dalam bahagian hadis yang kita baca tadi. Iaitu masuk dalam bab man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bi 'arada min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yaumil qiyamah. Ini pertama. Yang beramal dengan amal ibadah mahdah, yang memang Allah hanya perintahkan kita beramal untuk akhirat, kemudian beramal tidak inginkan akhirat, tak mahu, dan dia tidak dia beramal dengan amalan yang tidak harapkan langsung akhirat. Dia memang semata-mata inginkan dunia. Inilah dia bahagian dalam hadis yang kita baca tadi. Orang yang beramal begini ialah orang-orang yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dia tidak dapat masuk syurga, malah Nabi kata lam yajid urfal jannah. Dia tak dapat bau syurga yaumul qiyamah, pada hari akhirat. Kata syurah, orang-orang syarah hadis, kenapa tak bau syurga? Sebab untuk mubalaghah fi tahrimil jannah. Maksudnya sangat jauh dia daripada mendapat syurga yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia. Jadi ini keadaan pertama. Jenis pertama yang langsung tak dapat hasil pada amalan dia, malah dia tak dimasukkan dalam syurga kerana amalan dia tersebut sangat jauh, menjauhkan dia daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bab amalannya, bukan orangnya keseluruhan. Orangnya mungkin dia dalam bab lain dia melakukan amal ibadah yang lain, tapi dalam bab amalan-amalan yang dilakukan semata-mata inginkan mendapat pangkat dunia, maka amalan dia tadi tidak mendekatkan dia kepada syurga, sedangkan itu amalan pada asalnya amalan masuk syurga, malah amal dia menjauhkan dia daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini jenis pertama, itu yang inginkan habuan dunia daripada amalannya. Jenis yang kedua, orang-orang yang beramal dengan amal soleh yang sepatutnya dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, seperti sedekah, berbuat baik dengan sesama manusia, meninggalkan kezaliman, bercakap baik, dan menyebarkan senyuman, membantu mangsa banjir dan sebagainya. Itu amalan-amalan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan yang mengandungi kebaikan-kebaikan dunia. Tadi berkaitan dengan solat, zakat tadi, berkaitan dengan puasa, itu amalan yang khas memang untuk Allah Subhanahu wa taala, mahdah. Ini yang kedua, dia beramal dengan amal-amal yang mengandungi kebaikan-kebaikan dunia, yang memang dalam syarak, dalam hukum syarak, dalam persyariatan amalan tersebut terkandung kebaikan-kebaikan dunia yang ada, dan yang kebaikan tersebut dikehendaki dalam syarak. Di orang ini beramal dengan amalan ini dengan tujuan kemaslahatan dunia.
Yang tadi dia nak pangkat. Nak pangkat, nak diri dia angkat. Sekarang dia tak nak pangkat, tak nak apa. Tapi dia nak kemaslahatan dunia. Dia sedekah agar hartanya terpelihara. Agar orang tak rompak, orang tak marah dia. Dia sedekah. Dia bantu orang agar orang tak kecam dia. Kerana dia memiliki harta, ada kemampuan. Dia bukan buat untuk habuan dunia. Bukan untuk dapat pangkat tertentu. Tapi untuk menjaga kemaslahatan dunia. Untuk mengekalkan pangkatnya, mengekalkan kehormatan masyarakat kepadanya, atau dengan bab. Bezanya pada yang kedua, ini dipuji ulama, yang satu dia kejarkan pangkat, kejarkan habuan, kejarkan kedudukan. Yang kedua tak. Dia buat dia tak nak orang orang angkat dia, atau dia tak nak apa-apa pangkat. Dia cuma nak satu untuk kekalkan apa yang ada pada dirinya. Dia buat berdasarkan kepada kemaslahatan dirinya. Kemaslahatan dirinya. Orang kaya yang bantu orang miskin supaya orang miskin tak marah, dan sebagainya. Orang-orang begini buat, kalau dia buat langsung tak ada langsung keinginan untuk akhirat, maka dia jatuh pada ayat lebih kurang dengan keadaan yang pertama. Cuma bezanya dibagikan kerana ada dari segi nasnya disebutkan sesuai dengan nas ayat Quran yang kita bacakan pada awal tadi, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang inginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah akan bagi amalan dia dan tak dikurangkan, dan dia di hari akhirat tidak akan dapat hasilnya kecuali api neraka. Itu tak nak amalan dia langsung tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan okey, mungkin ada yang tertanya. Mungkin yang bila baca ayat tafsir, ayat ni berkaitan orang kafir. Ya. Ada ulama kata ayat ni berkaitan orang kafir, ada ulama yang kata ayat ni berkaitan dengan orang Islam, ada ulama kata ayat ni umum untuk orang kafir dan orang Islam, dan ini lebih tepat. Untuk orang kafir, ayat ni tepat untuk mereka 100%. Mereka beramal hanya inginkan dunia. Kebaikan-kebaikan dunia yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan sebagainya, tak ada apa-apa hasil hari akhirat. Dan begitulah untuk orang Islam yang berperangai seperti perangai orang kafir. Jadi orang kafir memang mereka tak dapat hasil apa langsung dari kehidupan mereka akan dicampakkan di hari akhirat dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam yang beramal sama macam orang kafir, untuk amalan tersebut, amalan yang dia tidak beramal ikhlas kepada Allah, kedudukannya sama seperti orang kafir, Allah tak terima dan tak ada apa hasil baginya. Namun mungkin kebaikannya di tempat lain, kebaikannya yang umum dari segi keislaman tempat lain Allah terima. Namun untuk amalan ini, amalan yang dilakukan bukan kerana Allah, dia tidak dapat hasil apa-apa. Dan apa yang kita bincangkan ni, yang pertama dan yang kedua, inilah yang dimaksudkan dengan iradatud dunya bi amal akhirah. Inginkan dunia dengan amal akhirat. Dan di sini termasuk dalam syirik. Dan syirik sini ulama khilaf, syirik kecil atau syirik besar. Wallahu a'lam rajihnya yang begini yang tak nak langsung wajah Allah, mereka ini adalah orang-orang yang telah melakukan syirik besar. Syirik besar. Mana kebiasaannya bersama kalau di orang satu ayat berkaitan dengan orang kafir, yang memang kafir akan terkeluar ayat orang kafir yang memang bukan orang Islam, yang begitu perangainya. Dan orang yang begini, orang yang bila sampai beramal langsung tak nak akan akhirat, perbuatan dia kebiasaannya tak datang daripada orang Islam. Biasanya orang yang memang langsung tak nak akhirat, hanya ingin dunia semata-mata, tak ada niat langsung, biasanya dia adalah orang-orang munafik atau orang-orang yang seumpama dengannya. Oleh itu kita letakkan bahagian ketiga. Bahagian ketiga sama juga beramal amalan yang sama, iaitu orang-orang yang beramal yang dinamakan sebagai tasyrikun niyah. Amalan dia beramal dengan amalan akhirat, mengharapkan pahala akhirat, pada masa sama dia mengharapkan pahala dunia atau mengharapkan kebaikan dunia. Dia amal, dia puasa, inginkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa sama dia inginkan kebaikan di dunia. Dia nak kesihatan, dia nak yang lain. Yang ini yang masuk syirik kecil. Bahagian ketiga. Bahagian pertama dan kedua tadi, kalau dibuat
asalnya perbuatan ini hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau ada orang Islam yang buat, itu termasuk syirik besar. Syirik besar dalam syirkun niyah atau kata syirkul aghrad, yang dikatakan yang sebenarnya tak masuk skop perbincangan kita yang utama sebenarnya. Kita sebutkan sebagai muqaddimah bahawa bahayanya beramal untuk urusan hanya semata-mata inginkan keduniaan. Dan jenis yang ketiga, bahagian ketiga, ini yang kita bincangkan dalam bab syirik kecil, ialah orang-orang yang menginginkan kebaikan dunia bersama dengan kebaikan akhirat. Ini yang kita bincangkan dalam bab syirik kecil. Yang tadi tu syirik besar, syirik besar. Kalau berlaku pada orang tersebut, kalau berlaku pada satu amalan, Allah tak akan terima amalan dia. Tapi kalau amalan dia secara keseluruhannya hanya inginkan dunia semata-mata, sudah pasti itu sebenarnya amalan begitu, orang-orang begitu dan orang-orang yang bukan amalan begitu takkan datang, takkan berlaku pada orang-orang yang beriman. Jenis ketiga ialah orang-orang yang mencampurkan niatnya atau menggabungkan antara keinginan untuk pahala akhirat berserta dengan kebaikan dunia. Seperti orang-orang yang berjihad untuk menegakkan kalimah Allah, pada masa yang sama mengharapkan habuan harta perang. Dan contoh lain, orang yang salat di masjid mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengharapkan gandaan pahala lebih daripada 27 kali ganda daripada solat di rumah. Pada masa sama, dia juga mahu beramah mesra dengan jiran-jiran. Mana dua-dua ada kebaikan. Kebaikan dia bukan tak ikhlas. Dia inginkan kedua-duanya. Syirikun niyah. Ataupun dibangun qiyamul lail untuk beribadah pada Allah, inginkan wajah Allah. Pada masa sama, dia ingin dengan tujuan ingin melihat dan memerhatikan keadaan manusia pada waktu malam. Ataupun dia berpuasa kerana lillah pada masa nak berjimat. Nak berjimat atau nak diet. Dan sebagainya. Contoh banyak ni. Saya tengok dalam satu tulisan ini. Contoh terlalu banyak diberikan. Okey. Bab ini dinamakan sebagai bab tasyrikun niyah. Tasyrikun niyah. Menggabungkan niat. Dua niat dalam satu amalan. Apakah kedudukannya? Kedudukan orang-orang begini yang melakukan amalan inginkan kedua, maka orang-orang begini perlu didetailkan. Perlu lihat kepada amalan-amalan tersebut. Yang inginkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, perlu lihat kepada amalan itu sendiri. Sekiranya amalan-amalan tersebut yang disebutkan, yang diinginkan dalam amalan yang dilakukan tersebut, memang ada janji Allah. Allah janjikan untuk kebaikan dunia selain daripada kebaikan akhirat, mana Allah yang benarkan. Contohnya, orang yang pergi haji ikhlas kerana Allah. Pada masa sama, mereka ingin berniaga atau bawa barang perniagaan, atau ingin atau orang-orang bekerja di bidang travel dan sebagainya. Adakah boleh atau tidak mereka mencari keuntungan daripada amalan akhirat mereka? Kita tengok pada dalil Allah dalam bab haji, Allah kata laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidaklah menjadi dosa bagi kamu sekiranya kamu mengharapkan habuan dan kelebihan yang Allah, kurniaan yang Allah berikan kepada kalian. Ada kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu tengok kepada amalan itu sendiri. Ataupun kalau kita tengok kepada janji-janji Allah kepada orang-orang yang menyambung silaturahim. Nabi SAW bersabda, barang siapa man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimah.
barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan dalam hadis yang lain, Nabi kata, inna silaturahmah mahabbatun fil ahli, masratun fil mali, mansa'atun fil athari. Sambung silaturahim menyebabkan kasih sayang tersebar di kalangan ahli keluarga, menyebabkan harta menjadi luas, dan juga menyebabkan seseorang itu umur panjang. Dalam amalan-amalan begini, apabila syarak sama ada Al-Quran atau hadis Nabi SAW menjanjikan kebaikan-kebaikan dunia padanya, seseorang yang beramal mengharapkan akhirat dan mengharapkan janji dan kelebihan fadilat dunia yang dijanjikan dalam ayat Quran dan hadis Nabi SAW, orang tadi tidak dianggap melakukan syirik dalam amal ibadahnya, walaupun dia mengharapkan dunia, namun harapan dunia tadi ialah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Jadi adakah mereka termasuk dalam bab melakukan dosa, melakukan syirik kecil dalam bab syirkul akbar? Tidak. Cuma dibicarakan kedudukan mereka dengan orang-orang yang beramal semata-mata inginkan akhirat. Orang yang beramal semata-mata inginkan akhirat lebih tinggi ikhlasnya berbanding keikhlasan orang yang kedua tadi. Jadi mereka berada level ikhlas. Orang yang beramal kerana wajah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan hanya kerana balasan akhirat, ikhlasnya level paling tinggi. Dan yang kedua, orang yang beramal kerana inginkan kebaikan dunia, pada masa sama inginkan kebaikan akhirat dan janji-janji pada kebaikan pada sama inginkan kebaikan dunia, levelnya tak sama dengan level ikhlas yang pertama. Jadi kedua-duanya dikira ikhlas, tidak dikira melakukan syirik. Jadi syirik kecil, syirik dalam menginginkan habuan dunia. Okey, jadi tengok pada amalan tadi. Kalau berlakunya perkongsian niat, tengok pada amalan. Sekiranya memang apa yang diinginkan di dunia itu, kebaikan dunia itu memang dijanjikan dalam syarak, memang disebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah dan sebagainya, maka dia masih lagi berada dalam kategori ikhlas, kerana dia tidak mengharapkan wajah manusia, jadi riak. Dia juga tidak mengharapkan habuan dunia semata-mata. Dia harapkan sesuatu yang Allah janjikan. Allah janjikan sama di dunia ataupun di akhirat. Cuma kedudukannya tak sama dengan orang yang pertama. Orang pertama dia tidak pedulikan dunia, dia hanya hidupnya semata-mata akhirat. Orang yang kedua, dia inginkan akhirat, pada masa sama dia masih mahukan dunia. Maka kedua-duanya ikhlas, level orang-orang yang beriman. Kedua-duanya adalah orang-orang yang diterima amalan mereka. Allah berkati kehidupan mereka. Dan orang yang ingin akhirat sekalipun, mereka tetap dapat habuan dunia. Cuma dari segi niat orang yang pertama tadi lebih afdal berbanding orang yang kedua. Namun, sekiranya amalan-amalan keduniaan, sesuatu yang kebaikan dunia atau habuan dunia yang diharapkan itu bukan yang Allah janjikan, bukan Nabi janjikan, bukan yang digalakkan oleh syarak. Tak ada ayat Quran yang suruh tidak sebutkan perkara demikian. Tidak ada hadis Nabi yang menyebutkan perkara demikian. Cuma kebaikan-kebaikan itu terhasil dan ada pada amalan-amalan akhirat tertentu. Seperti orang yang nak puasa, nak diet, tak ada pun hadis Nabi cerita tentang puasa untuk dapatkan diet. Ataupun orang yang baca Quran pada waktu malam menyebabkan suaranya jadi sedap. Saya dengar Allah betul atau tidak. Maknanya apa yang kebaikan-kebaikan yang tak disebutkan, level yang ketiga ini lebih rendah berbanding dengan level yang pertama dan kedua. Dan orang yang ketiga tadi, dia dapat pahala pada bab niat akhiratnya, dan sejauh mana niat dunianya tadi, dia nak ingin keduniaan dia perlu dilihat kepada keadaan niat dunia tadi.
Sekiranya niat dunianya mengalahkan niat akhirat, maka amalannya sia-sia. Tapi kalau niat dunianya hanyalah sampingan niat akhirat dan kebaikannya yang banyak, maknanya dia nak amal kerana Allah, cuma keduniaan ni ada sampingan sedikit, akan tidak merosakkan niat asalnya, maka keadaan tidak apa-apa. Tapi kalau hidupnya dia beramal untuk akhirat, sikit saja puasa. Puasa kerana Allah sikit, tapi yang lebihnya adalah untuk diet, beramal untuk kerana Allah, baca Quran untuk kerana Allah sedikit, tapi selebihnya adalah untuk menjadi imam atau untuk jadi dapatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada ini. Makin banyak keinginan untuk dunia dan membelakangkan akhirat, disitulah terletaknya syirik kecil dalam amal. Dan syirik kecil dalam beramal, atau syirik kecil menginginkan dunia, keuntungan dunia daripada amalan akhirat. Dan kedudukan mereka inilah yang dimaksudkan dalam tajuk yang kita bincangkan. Jadi adakah dia riak? Tak. Lebih rendah daripada riak. Syirik kecil yang tak sampai pada tahap tidak besar dosanya macam orang yang riak, mana yang kita bincangkan pada bulan yang lepas, iradatul dunya bi amal dunya, dia lebih rendah levelnya daripada riak, namun dia tetap mencacatkan amal, mencacatkan keikhlasan seorang dalam beramal. Ini yang disebutkan dalam kitab-kitab. Walaupun perbincangan bab ini banyak persoalan yang ditimbulkan, ada ulama yang tidak benar langsung, yang haramkan langsung. Ibn Hazm tak ada pecahan. Semua orang yang inginkan keduniaan daripada dunia, terbatal amalan dia. Ibn Hazm sebut orang yang berwudu dengan tujuan wuduk supaya menyegarkan badannya untuk rasa sejuk pun batal amal. Itu perbincangan. Ada pandangan-pandangan ulama, cuma saya pilihkan pandangan yang ringkas. Saya cuba ringkaskan daripada perbincangan yang sangat panjang lebar. Sebab kalau tuan-tuan, apa yang ada depan saya ada buku-buku berkaitan dengan tajuk Syirkul Abrar, Hakikatu Anwa'uhu, ada buku berkaitan dengan Iradatul Dunya bi Amal Akhirah. Buku sangat panjang, namun perbincangan yang sangat-sangat detail. Kalau kita baca keseluruhannya, kita akan jadi keliru kerana banyak sangat pandangan ulama padanya. Jadi saya cuba ringkaskan pada 3 keadaan tadi untuk kita faham. InsyaAllah kita buka pada persoalan insyaAllah. InsyaAllah saya pukul 4.15 saya perlu mengundurkan diri. Saya ada urusan yang perlu diselesaikan insyaAllah. Jadi kita masih ada masa, insyaAllah dalam sekitar 7 minit untuk kita buka soalan untuk pertanyaan dan perbincangan. Dipersilakan. InsyaAllah. Saya tengok pada komen. Terima kasih kepada Puan Ustazah Syahira Faiz. Ayat Quran. Tuan-tuan tengok ayat Quran, terjemahan yang tepat ikut bahasa secara keseluruhannya seperti yang tercatat di sana. Saya terjemahkan dengan bahasa pasar. Jadi apa yang diberikan oleh Puan Syahira tadi dalam komen-komen ini sangat membantu untuk tuan-tuan yang ingin membaca terjemahan di sana. Okey. Ada soalan kaitan tajuk ini? Jadi kita bincang pada awalnya tentang syirik dalam bab rububiyah, kemudian syirik dalam bab asma sifat, syirik dalam bab uluhiyah. Makin lama dan tajuk kita sekarang kita bincang bab yang lebih ringan, syirik kecil yang antara yang paling ringan lah, iaitu iradatul bi amal akhirah dengan konteks yang kita bincangkan bahagian ketiga. Okey, ada soalan daripada Puan Nur Aznira. Ustaz, apa berlaku jika seorang itu tidak tahu pun sedang melakukan syirik kecil? Itu yang Nabi takutkan. Inilah yang kita bincangkan pada pertemuan yang syirik kecil ni, dia berlaku tanpa kita sedar. Sebab tu kita selalu kita lillah. Kita bila buat amal kita sering doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta Allah bagikan kita, bantu kita untuk ingat pada Allah, bantu kita untuk beramal dengan kualiti yang terbaik. Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika sya'na lahu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kerana kita takutkan kita beramal dan kita tidak risau tentang syirik kecil.
Waktu Nabi SAW sendiri takut. Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Aku paling takutkan pada kalian adalah berlaku pada kalian adalah syirik yang kecil. Kerana syirik kecil lah yang kita tak perasan. Sebab tu kalau soalan apa yang berlaku syirik kecil, syirik kita fokus kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diri kita sentiasa perbaiki amal zahir, iaitu dengan ikut sunnah Nabi SAW. Pada yang sama kita perbaiki amalan batin, sentiasa ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhi sebarang perkara-perkara yang boleh merosakkan amal. Untuk urusan bab syirik kecil sebagainya, itu syirik yang jelas dan sebesar. Untuk iradat dunia bil amal akhirah, pada tiga keadaan tadi, untuk orang kafir memang orang pertama dan kedua tu biasa perbuatan orang kafir yang tak nak langsung mereka beramal semata-mata kerana dunia. Untuk yang ketiga ada dua bahagian. Bahagian pertama, orang yang mengharapkan pahala dunia yang dijanjikan, ini tetap dengan ikhlas. Yang kedua, beramal-amalan akhirat namun mengharapkan kebaikan yang wujud dalam ibadah, dalam ibadah tersebut, kebaikan yang wujud yang tak disebutkan dalam nas, tak dijanjikan, cuma ada kebaikannya. Kedudukan mereka bergantung pada sejauh mana persen atau sejauh mana kebergantungannya dia terhadap perkara dunia tersebut. Kalau lebih daripada ibadah, maka akan cacat. Makin banyak kehendak dunianya melebihi kehendak akhirat, makin cacat amalannya, makin mengurangkan amalnya. Ini keadaan yang ketiga. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku, amalan kita kurang kualiti, akan jadi kurang kualiti. Walaupun kita tak sedar. Sebab itulah orang yang beramal dengan penuh kesedaran, sentiasa tajdidun yang mengharapkan wajah Allah, sentiasa mengharapkan beramal dengan kesedaran dan beramal dengan niat. Orang yang tentu amalan mereka lebih sempurna dibanding orang yang beramal tanpa niat dan tanpa alam. Nak katakan adakah melakukan syirik, maksudnya adakah dia ni telah melakukan dosa besar? Secara umumnya orang yang tidak terfikir pun biasanya ikhlas insya-Allah. Cuma yang kalau tak sedar, kadang-kadang orang tu dia nakkan pujian orang seperti syirik kecil seperti riak, tak sedar, ataupun kadang-kadang dia nak inginkan dunia. Biasanya sebab kita tak bincangkan, kita tak tahu. Jadi menyebabkan kita kadang-kadang bincangkan tentang urusan akhirat, tetapi lebih banyak dunia yang dibincangkan. Sebab tu saya kalau dalam kelas-kelas saya, siapa yang ikut kelas saya, saya ingatkan perkara ini. Kita kena cerita tentang puasa, bawakan hadis Nabi SAW, ayat Quran, yang apa yang Nabi janjikan, apa yang Allah janjikan, apa yang Nabi janjikan, itu yang perlu kita kemukakan, yang kita bacakan. Manakala kebaikan kita bincangkan kebaikan tersebut, dengan perlu diingatkan bahawa kita perlu ikhlas kepada Allah, mengabdikan diri, iaitu tujuan asal ibadah tadi adalah semata-mata berta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan dunia itu hanya sebagai galakkan sampingan, jangan melebihi tujuan asal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Insyaallah ada soalan lain. Ustaz, untuk lindungi diri kita juga ni, kita boleh baca doa ditunjukkan kebenaran kan Ustaz? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, betul. Dalam bab ilmu kadang-kadang kita tersilap melakukan perkara begini, kita tak sedar sebab ilmu tak ada. Kita pun tak tahu, rupanya tak boleh rupanya. Sebab kadang-kadang ni kita galakkan anak kita buat amal ibadat sekian, kita sebutkan kelebihan-kelebihan dunia, menyebabkan anak kita bergantung pada dunia. Hantar anak kita ke sekolah tahfiz, kita cakap sekolah tahfiz sekarang, orang belajar tahfiz sekarang senang cari kerja. Tak miskin, orang hafiz Quran tak miskin, senang cari kerja. Budak-budak tahfiz sekarang banyak dapat pangkat besar. Bila belajar tahfiz, otak dia bijak sebagainya. Semuanya benda dunia. Kita tak salah, tapi takut
yang buat ni satunya ialah untuk Allah perlihatkan kebenaran untuk kita ikut. Walaupun doa itu pada asalnya ialah kita baca pada untuk Allah perlihatkan bila kita keliru antara dua perkara, yang mana betul yang mana salah, kita baca doa Allahumma arina haqqa haqqa Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Pada asalnya kita baca untuk perkara yang kita keliru, yang mana betul dan salah pada asalnya. Namun tak salah untuk kita doa dan amalkan, niatkan untuk Allah tunjukkan kebenaran, tambahkan ilmu kita. Atau kita baca Allah zidna ilman fahma, atau kita baca doa ansar, kita baca terkenal masyarakat kita baca Allah aftah alana hikmatak wa syur alam khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Semua ini boleh kita amalkan. Yang penting dia kembali kepada ilmu, insya-Allah. Kalau kita tahu fokus kita dalam mentarbiah anak-anak berbeza dengan fokus orang yang Ustaz dan Ustaz tadi putus ni ke? Line start tadi ada nak merah. Ustaz nak masuk lagi ke? Kan Ustaz cakap Ustaz nak keluar. Ustaz nak habis dah kan? Dia tengok tak Ustaz masuk ke tak? Tunggu jap. Ustaz sedar tak keluar. Takut Ustaz tak perasan Ustaz keluar apa? Tak tahu nak call Ustaz macam mana, tak ada number. Sekejap nak tanya dekat Ustaz Yusof. Minta maaf saya terkeluar tadi. Okey. InsyaAllah sekiranya tidak ada soalan yang lain, kita berpada sampai sini saja. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, yang baik bila Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada kelemahan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala kebaikan, mengampunkan segala kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita di dunia ini sehinggalah di hari akhirat, dan akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT agar masukkan kita dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu Hayakumullah. Fiikum barakallah. Hayakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Sama-sama. Hayakumullah. Minta maaf saya terkeluar tadi, terlepas. Tak apa Ustaz.